Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini agenda awani. Saya Nazri Kahar. Selepas kerajaan mengumumkan, terutamanya pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mengumumkan bahawa sekolah akan dibuka selepas tingkatan 5 dan 6 dibenarkan ke sekolah ketika pasca COVID-19 ini, iaitu pada 24 Jun yang lalu, iaitu pada minggu lalu, dan pihak Kementerian Pendidikan sudah mengumumkan bahawa pelajar-pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 4 akan mula bersekolah pada 15 Julai akan datang. Begitu juga kepada pelajar sekolah tahap 1 hingga tahap 6 akan dibenarkan juga 2 minggu akan datang. Semuanya ini satu proses yang dipanggil pengoperasian pembukaan sekolah yang berfasa. Semuanya ini akan diteliti dari masa ke semasa oleh pihak kementerian. Jika semua SOP yang ditetapkan, yang digariskan, yang diberikan oleh pihak kementerian kepada pihak pentadbir sekolah, kepada ibu bapa, kepada pelajar sendiri dapat dipenuhi ataupun dijalani dengan baik sekali oleh pihak yang berkenaan, dan itulah yang dilihat sepanjang seminggu ini ketika pelajar tingkatan 5 dan juga tingkatan 6 sudah mula ke sekolah. Operasi pembukaan sekolah hampir mencapai 92% menepati ciri-ciri ataupun melihat apa yang dimahukan SOP oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi, apakah persediaan kita untuk melihat anak kita kembali ke sekolah, dan juga dalam masa yang sama jika mereka terus menjalankan pembelajaran dalam talian dalam masa 2 minggu ataupun 3 minggu yang mendatang ini, adakah mereka dapat mengikuti dengan lancar selepas hampir 100 hari mereka sudah pun mengaplikasikan pelajaran dalam talian ataupun pembelajaran di rumah kerana mereka tidak boleh ke sekolah. Jadi untuk melihat bagaimana cabaran dan juga peluang dalam sektor pendidikan ataupun pembelajaran ini untuk kembali kepada normal baru ataupun kelaziman baru, dan juga merebut peluang untuk melihat keseluruhan sistem pendidikan negara kita. Jadi bersama saya pada malam ini Cik Anwar Ahmad, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pendidikan dan juga Komuniti, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi Cik Anwar, adakah sebagai seorang warga pendidikan juga, walaupun sudah menjadi pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia, apabila pihak kementerian sudah pun menjelmakan beberapa kenyataan, selepas banyak kali kita membuat perbincangan perdebatan bahawa kita kurang dengar pengumuman dan juga apa juga arahan-arahan yang tertinggi terutamanya daripada pihak Kementerian Pendidikan. Nampaknya selepas era PKP pemulihan ini, kita lihat Kementerian Pendidikan mula aktif semula selepas fasa pertama pembukaan untuk pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 pada minggu lalu. Okey, terima kasih Tuan Haji atas perbincangan ini. Yang pertama sekali kita akui bahawa angka 92% kehadiran pelajar ke sekolah itu satu angka yang cukup tinggi. Ini sebenarnya menolaklah pandangan setengah pihak mengatakan bahawa masyarakat tidak begitu percaya kepada sistem persekolahan kita, dan saya percaya angka itu membuktikan bahawa masyarakat memberi kepercayaan penuh kepada sistem pendidikan, kepada kementerian untuk menguruskan keselamatan dan hal ehwal anak-anak mereka di sekolah. Ya, kita khawatir juga pada awalnya sebelum pembukaan itu. Kita bimbang kalau ada ibu bapa yang mungkin tidak percaya bahawa membuat keputusan sendiri, tidak mahu menghantar. Dan alhamdulillah kita rasa itu satu permulaan yang baik kepada sesi persekolahan yang baru bermula ini. Dan tahniahlah kepada kementerian peringkat awal ini, untuk saya ucap tahniah kerana mereka berjaya memberikan satu aturan ataupun garis panduan yang jelas, teratur, tidak tergesa-gesa, dan nampaknya dipahami dengan begitu baik oleh warga sekolah, warga ibu bapa. Dan saya lihat penerimaan itu adalah penerimaan yang positif. Jadi saya harap permulaan yang baik ini kita kena teruskan, kekalkan momentum itu dan tingkatkan kepercayaan itu supaya pada akhirnya sesi persekolah itu dapat kembali berfungsi dengan baik untuk kebajikan anak-anak kita. Untuk akan datang dalam 3 model yang diajukan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu model pertama, sekolah satu sesi. Satu sesi ini sekolah yang kepadatannya rendah dan peluang untuk melakukan SOP ataupun tata kelola, tata cara
penjarakan sosial dan memecahkan lebih banyak kelas-kelas kepada satu kelas maksimum 20 orang itu mudah kerana mereka sudah ada kemudahan, mereka ada resources, mereka ada fasiliti infrastruktur yang cukup, itu jelas. Bagi sekolah-sekolah 2 sesi, ini pun ada satu masalah juga. Kerana pagi pun mereka ada sesi, petang pun ada sesi yang lain kerana kepadatannya begitu tinggi sekali dan itu juga cabaran kepada pihak pentadbir sekolah dan juga pihak Kementerian Pendidikan. Bagi sesi ketiga ataupun model ketiga adalah penggiliran mengikut penyesuaian yang dilakukan oleh pihak sekolah sendiri kerana mereka tahu kepadatan sekolah, jumlah infrastruktur yang mereka ada, bagaimana mengatur carakan penggiliran dan sebagainya. Jadi adakah ini alternatif terbaik, model yang terbaik setakat ini yang diajukan oleh ataupun dilontarkan oleh Kementerian Pendidikan, Cik Noh? Baik, kita ada 3 model. Model pertama itu saya jangkakan tidak banyaklah sekolah yang macam sebenarnya. biasalah. Bilangan sekolah kalau kita di Malaysia ni kita ada hampir 10,000 buah sekolah. Jangkaan kita yang model pertama itu yang satu sesi itu sebenarnya tidak banyak sekolah itu. Banyak sekolah luar bandar ataupun pedalaman. Sekolah luar bandar, sekolah kawasan yang kepadatan rendah lah. Model kedua itu lebih banyak bilangannya. Tapi sebenarnya model yang ketiga itu yang paling tinggi. Kepadatan sekolah di kawasan kepadatan tinggi itulah model yang paling banyak dan itulah sepatutnya yang menjadi perhatian besar kepada pihak kementerian. Untuk model pertama dan kedua saya rasa boleh berjalan dengan baik. Model pertama adalah model yang terbaik lah. Sebab dia punya SOP, penjarakan sosial yang jelas dan kawalan yang baik. Model kedua itu kita kena melihat supaya tidak ada tindak lapis waktu keluar sekolah dan masuk sekolah antara sesi. Waktu tengah hari itu biasanya pelajar yang pagi akan pulang dan pelajar petang akan ke sekolah. Jadi sebolehnya ada jarak masa yang sesuai. Mungkin sekolah itu ditamatkan pada jam 12, kemudian yang sebelah petang lewatkan sikit supaya ada masa untuk penyuraian itu dilakukan. Cantik, supaya mereka tidak ada pertindak lapis. Model yang ketiga ini mungkin ada sedikit perbincangan yang harus diteliti. Kerana model yang ketiga ini, kalau kita lihat, pelajar itu tidak akan hadir ke sekolah. Ada yang tidak hadir sekolah, ada yang akan hadir ke sekolah. Penggiliran. Untuk tingkatan 1 dan sampai tingkatan 4. Baik, kerisauan saya dari dalam bidang pendidikan adalah, yang pertama adalah tentang ibu bapa lah. Ibu bapa bekerja, jadi anak-anak macam mana ni? Bagaimana menguruskan anak-anak kan? Lebih-lebih kalau ada anak seorang di rumah kan, dia bekerja, anak terpaksa satu hari di rumah. Itu soal ibu bapa. Soalan yang mungkin menjadi kerisauan saya adalah ada kajian-kajian pendidikan yang menunjukkan bahawa ketidakhadiran ke sekolah secara konsisten akan menurunkan motivasi pembelajaran. Ini kerisauan lah. Ada banyak kajian. Antara yang terkenal mungkin John Hopkins University telah mengeluarkan kajian mereka menunjukkan bahawa kalau pelajar itu 5 kali berturut-turut ataupun secara konsisten tidak hadir ke sekolah ataupun tidak hadir sesi pembelajaran, motivasi pembelajaran mereka akan turun sebab engagement dan sebagainya. Itu 5 hari saja? 5 kali pembelajaran. Jadi itu kerisauan kita. Jadi penggiliran ini kalau dianggap adakah itu pilihan baik, pada saya bukanlah satu pilihan yang baik untuk jangka panjang. Mungkin untuk jangka pendek kita tidak banyak pilihan, jadi kita terpaksa mementingkan SOP itu. Jadi penggiliran ini harus digunakan. Tetapi mungkin juga boleh dipikirkan pilihan-pilihan lain. Misalnya, kalau di setiap daerah itu, kalau kita lihat banyak sebenarnya ruang-ruang pembelajaran yang boleh digunakan tidak semestinya dalam kawasan sekolah. Saya tahu ada banyak agensi kerajaan mempunyai institut latihan mereka, mempunyai tempat-tempat pembelajaran yang bukan sekolah yang sebenarnya boleh disinergikan antara Kementerian Pelajaran dengan kementerian lain untuk digunakan ruang-ruang itu supaya pelajar kita dapat belajar dengan lebih selesa tanpa perlu bergilir. Misalnya banyak pusat-pusat masyarakat, balai raya dan sebagainya yang boleh dikenal pasti, yang memenuhi ciri-ciri bilik darjah yang baik, maka ini boleh digunakan sebagai tempat pembelajaran pelajar tanpa perlu mereka menggilirkan. Sebab penggiliran ini akan menyebabkan kumpulan yang tidak bergilir, misalnya sekolah model 1 dan model 2 akan mendapat pembelajaran sepenuhnya. Tapi model yang ketiga ini nampaknya mereka akan dalam seminggu itu akan ada beberapa hari yang ketinggalan. Jadi dari segi kementerian harus meneliti perkara ini supaya kita kalau bolehlah seboleh mungkin kita tidak mahu membezakan masa pembelajaran mereka yang terlalu besar.
Tapi untuk jangka pendek saya rasa penggiliran ni kita boleh lihatlah. Tapi untuk jangka panjang saya rasa kena ada cara-cara lain supaya pelajar itu mempunyai tempoh masa yang sama antara pelajar sekolah model A, model B dan model C. Itu pandangan saya. Adakah cara lain, option lain yang Cik Anwar rasakan perlu juga difikirkan oleh pihak kementerian? Kalau kita pergi ke luar negara, pembelajaran ini tidak sebenarnya berlaku dalam kawasan sekolah saja. Dia boleh berlaku di muzium dan berbagai tempat. Saya ingat ini perkara-perkara yang mungkin juga pihak kementerian boleh explore. Maksudnya, kalau boleh gunalah agensi-agensi yang ada untuk kelas-kelas yang tidak digunakan. Tapi saya rasa kita boleh menggunakan waktu-waktu yang mereka tidak ke sekolah giliran itu untuk pembelajaran yang diaturkan oleh sekolah tapi bukan dalam kawasan sekolah. Jadi saya rasa memang betul ini memerlukan kerja yang lebih pada guru, tapi saya rasa untuk kebaikan pelajar saya rasa itu adalah cara yang lebih baik daripada kita menggilirkan pelajar itu tinggal di rumah, tiada kawalan di rumah, siapa yang akan menguruskan mereka. Kalau ibu bapa bekerja mereka akan tinggal sendirian dan saya rasa itu adalah satu perkara yang mungkin kalau boleh kita cuba elakkan. Itu berkaitan dengan model yang diberikan oleh pihak kementerian untuk membolehkan pelajar kembali ke sekolah. Begitu teratur dan juga melihat realiti setiap sekolah, kes-kes yang mereka lalui ataupun realiti kepadatan sekolah yang mereka ada, dan perlu difikirkan juga bagaimana juga kesiapsiagaan guru, pelajar, ibu bapa dan juga murid itu sendiri. Tetapi dalam kenyataan semalam juga pihak Kementerian Pendidikan di bawah portfolio Dr. Razi Jidin, beliau mengakui bahawa selama 3 bulan ataupun hampir 100 hari lebih ini apabila home based learning dilaksanakan, apa pun namanya, pembelajaran dalam talian, pembelajaran melalui internet dan sebagainya, ia tidak mencapai hasrat yang dimahukan oleh kementerian, iaitu pelajar tidak dapat fokus, ketumpuannya hampir begitu minimal sekali. Jadi dengan pengakuan ini, apa yang boleh kita ataupun rasakan ataupun simpulkan Cik Anwar bahawa kita sudah ada ataupun kelompongan hampir 3-4 bulan ini? Ya, sebenarnya sebelum pandemik ini kita sudah ada banyak kajian-kajian menunjukkan bahawa sistem pendidikan kita belum bersedia berkaitan dengan ICT, teknologi maklumat dan sebagainya. Tapi itu mungkin kajian-kajian yang bersifat kecilan. Tapi apa yang disebut oleh YB Menteri semalam mengesahkan bahawa beliau bersetuju bahawa sistem pendidikan kita tidak mempunyai kelengkapan yang cukup untuk kita melaksanakan pembelajaran atas talian dan penggunaan teknologi maklumat sepenuhnya. Saya rasa ini satu pengesahan yang jujur. Okay, yang saya rasa kita banyak berbicara tentang ini sebelum ini. Ini pengesahan yang jujur yang kita rasa okey, baik begitu sebab sekurang-kurangnya kita tahu di mana kita. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita tahu bahawa daripada 5 juta orang pelajar, hampir 5 juta pelajar, hampir 1.8 orang pelajar disahkan memang tidak ada. Kajian-kajian dijalankan oleh kementerian sendiri menunjukkan memang tidak ada akses kepada atas talian ini. Jadi semakin lama kita ingin tidak mahu mengaku keadaan ini, sebenarnya kita akan meninggalkan sekelompok pelajar di belakang manakala kita melayan kelompok yang lain. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya saya rasa post COVID ini adalah waktu untuk kita melihat semula. Apakah kita akan terus berjuang untuk meningkatkan kualiti pendidikan yang menggunakan teknologi pendidikan, atau sebenarnya lepas post COVID ini kita akan kembali kepada asalnya. Kita akan kembali kepada kelas yang tradisional, kaedah pengajaran yang tradisional, peruntukan-peruntukan untuk teknologi masih macam dulu, latihan guru kepada teknologi pendidikan masih seperti dulu, ataupun sebenarnya kita menggunakan 100 hari pandemik ini untuk muhasabah diri bahawa sebenarnya kita kena melakukan lebih banyak usaha untuk meningkatkan teknologi pendidikan. Sekarang adalah waktu di mana berlaku persimpangan
antara keputusan untuk kembali semula kepada sistem Sistem lama, lama. cara lama, pedagogi lama, kaedah lama ataupun tukar kepada kaedah baru. 100 hari yang lepas menunjukkan bahawa ramai guru, pelajar, ibu bapa yang merasakan bahawa teknologi bukan cara terbaik untuk menyampaikan pendidikan. Tapi kalau kita kalah ataupun kita rasa lemah, maka kita akan kembali kepada cara lama. Dan sebenarnya dunia sedang bergerak kepada cara baru. Pantas, Tapi kalau kita kembali pada cara lama, itu menunjukkan kita sebenarnya meninggalkan apa yang sepatutnya kita lakukan. Tetapi adakah kita sebenarnya tidak memahami apa yang sebenarnya yang dimahukan, apa yang sebenarnya yang dikatakan pembelajaran dalam talian itu? Kerana apa yang kita lihat di depan mata kita, apa yang berlaku pada anak saya melihat satu sistem pemindahan daripada sistem pembelajaran dalam kelas dipindahkan ke dalam talian, diminta diselesaikan oleh anak-anak murid kita ataupun anak-anak kita di rumah. Seolah-olah begitu mudah sekali dalam talian itu. Sama ada melalui screen grab, dipindahkan melalui Telegram, dalam Google Classroom ataupun WhatsApp, hanya dipindahkan. Sedangkan teknologi itu berbeza. Dia perlu ada konten-konten yang sesuai dengan teknologi yang boleh dilihat secara yang lebih inovasi dan berinteraktif oleh pelajar yang akan consume silibus ataupun pembelajaran dalam talian. Mungkin itu sebenarnya yang tidak berlaku. Sebenarnya yang kita lihat apa yang berlaku 100 hari ini adalah pedagogi tradisional di dalam acuan baru, platform baru. Dan ini berlaku kerana apa yang berlaku pada kita adalah berlaku secara tergesa-gesa. Kita tidak bersedia. Tidak bersedia. Pandemik ini datang secara tiba-tiba. Jadi kita terputus hubungan sekolah dengan pelajar. Jadi kita menggunakan apa saja option yang ada. apa yang ada. Yang kita nampak adalah atas talian. Sebenarnya pedagogi atas talian itu sangat berbeza dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita tengok di dalam atas talian itu ada yang dipanggil sebagai selari, tidak selari kan. Kaedahnya berbeza, dia bukanlah dalam bentuk syarahan ataupun bentuk guru mengajar, pelajar mendengar kan. Sebenarnya atas talian itu lebih banyak kepada self learning, pembelajaran kendiri. Pelajar diberikan masalah oleh guru, pelajar kena mencari bahan, kemahiran mencari bahan, itu yang tidak ada mungkin pada setengah pelajar. Pelajar mencari bahan-bahan, kemudian bahan itu dikumpulkan, dirumuskan, diselesaikan masalah dan dihantar laporan kepada guru. Dan dibentangkan dalam berbagai bentuk, videonya, bentuk-bentuk persembahan yang berbagai-bagai. Jadi apa yang berlaku sekarang, kita kena akui itu adalah satu keadaan yang tergesa-gesa. Sekurang-kurangnya kita ada option lah, tapi bukanlah option yang terbaik untuk kita teruskan. Kalau selepas post pandemik ini, kalau kita ingin meneruskan dengan teknologi atas talian, maka bahagian teknologi pendidikan kena kerja keras. Kena kuat untuk melahirkan lebih banyak modul-modul pembelajaran yang berteraskan kepada teknologi pendidikan. Tidak lagi boleh menggunakan pedagogi tradisional. Kalau tidak, memang macam Tuan Haji katalah, pelajar di depan laptop duduk selama 1 jam mendengar. Saya ingat itu bukan kaedah pembelajaran yang berkesan untuk menggunakan teknologi maklumat. Apa yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita yang sedang belajar ataupun melanjutkan pelajaran di negara-negara maju dalam pendidikan seperti negara Skandinavia. Misalnya Saudara Hasrizal itu mengisahkan bagaimana ketika lockdown ini, ketika MCO kita yang mereka lalui, begitu juga di Finland, mereka terpaksa juga melakukan pembelajaran dalam talian. Tetapi apa yang menariknya, guru di sekolah sentiasa memantau situasi mental dan juga fizikal anak-anak. Mereka mungkin tidak berurusan dengan pelajar itu sendiri, tetapi bertanya kepada ibu bapa, macam mana di rumah, bolehkah dia makan macam biasa, tidur macam mana, dan apabila untuk melakukan kerja-kerja pembelajaran itu, adakah beliau bersedia, bagaimana dengan gadgetnya, bagaimana sambungan internet, adakah cukup dan sebagainya. Nampaknya guru sentiasa meminta feedback daripada ibu bapa. Apakah anak mereka bersedia untuk menyahut cabaran ataupun melakukan pembelajaran dalam talian. Selepas itu apabila dilakukan silibusnya, silibus itu ikut kesesuaian apa yang ada di rumah itu. Apa yang mereka ada. Kalau mereka ada kelas memasak, okey, kalau buat A, apakah yang boleh menyiapkan jadi satu menu B. Jadi adakah cukup dengan bahan-bahannya, tetapi kalau tak cukup, sesuaikan dengan apa yang ada di rumah. Kerana mereka tidak boleh keluar rumah. Jadi begitu cantik sekali. Dia ada banyak lapisan. Yang pertama sekali lah kita bercakap soal saiz pelajar, bilangan pelajar per guru.
kalau di negara-negara yang disebut oleh Tuan Haji itu memang bilangan pelajarnya per guru sangat Sesuai. rendah. Jadi mereka boleh Ideal, menguruskan pelajar dengan baik, boleh telefon pelajar, berhubung dengan pelajar, mereka apa. Tapi di Malaysia pun kita melakukannya. Saya tengok ada guru-guru, ada kumpulan-kumpulan media sosial dengan pelajarnya. Boleh lakukan, tapi bila kelas itu menjadi terlalu besar, saya ingat beban pada guru sangat tinggi. Tak sesuai. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita masih kuat memegang kepada kurikulum berpusat. Dan semua kurikulum kita ini berteraskan pada peperiksaan. Ini perbincangan yang selalu ditimbulkan. Sampai bila kita nak ada kurikulum yang berteraskan peperiksaan? Adakah kita nak melihat peperiksaan itu sebagai hasil akhir kepada pembelajaran, ataupun kita nak lihat pelajar itu sendiri sebagai hasil akhir kepada pembelajaran? Dia ada dua perkara yang berbeza. Kalau kita nak melihat skor atas kertas, kita boleh dapat skor atas kertas, tapi yang kita nak lihat pada masa depan adalah pelajar itu. Pembangunan pelajar itu, kognitif pelajar itu, sasiah pelajar itu, komunikasi pelajar itu. Jadi ini perkara yang besar sebelum kita bercakap soal tadi itu teknologi tadi. Sebab ini adalah perkara pokok yang telah berubah. Kalau kita masih menggunakan cara tradisional untuk menguruskan pendidikan kita, maka peperiksaan adalah kaedah yang terbaik. Tapi kalau kita bercakap soal dunia baru, norma baru, sistem baru, pemikiran baru pendidikan, 4IR, peperiksaan bukan lagi kaedah yang terbaik. Dia adalah penyelesaian masalah, inovasi, kreativiti. Itu perkara-perkara baru dalam pemikiran pendidikan. Jadi kalau sistem masih menggunakan sistem yang lama, kita mengharapkan sesuatu yang baru, saya fikir itu sukar untuk sebagai pakar pendidikan, Cik Noor, apa yang ingin dilihat supaya kita tidak kembali kepada cara yang lama? Itu menggusarkan. Saya pun menggusarkan diri saya kalau kita mengambil jalan mudah, kerana kita tidak akan melaburkan wang yang banyak untuk dalam teknologi. Kita tidak melaburkan dari sudut infrastruktur yang sesuai, yang ideal untuk sistem persekolahan. Sekurang-kurangnya kalau dalam norma baru ini satu kelas 20 orang, kenapa tidak boleh dikekalkan? Diteruskan sampai bila-bila. Inilah jumlah yang paling cantik untuk diajar oleh guru dan pelajar. 20 orang satu kelas. Betul. Itulah kita haraplah supaya kerajaan, kementerian, masyarakat melihat bahawa norma baru ini adalah satu keperluan yang bukan terhenti selepas post pandemik ini. Dia harus diteruskan. Bilik kelas yang kecil, kaedah pengajaran yang lebih berteknologi tinggi, kurikulum yang lebih baru. Kalau dulu isu kesihatan bukan core values, bukan nilai teras dalam pendidikan. Tapi hari ini isu kesihatan, isu penyakit mesti menjadi tandas core values. Kita lebih bersih. Anak-anak kita pergi sekolah suka pergi tandas sebab cantik dan bersih dah sekarang. Itu menjadi teras. Dulu mungkin tidak menjadi perhatian pada kita. Kan? Tapi hari ini kita kena ubah sistem itu. Maksudnya yang penting kepada pendidikan untuk melahirkan anak-anak yang cintakan kebersihan, yang cintakan nilai-nilai yang baik. Itulah falsafah pendidikan kita. Kita sudah ada itu. Cumanya mungkin dalam proses kita menambah baik itu, kadang-kadang kita tertinggal perkara-perkara yang dulu mungkin kita anggap tidak penting. Tapi hari ini saya ingat isu kebersihan, isu keselamatan, isu penyakit tidak berjangkit, penyakit berjangkit itu mesti menjadi teras pengetahuan. Kita nak lahirkan pelajar yang celik kesihatan, celik kebersihan. Dulu kita bercakap soal celik huruf. Tapi hari ini kita bercakap soal satu tahap lagi. Celik kesejahteraan hidup. Okey, akhir sekali Cik Noor, untuk kita bersiap siaga 2 minggu akan datang dan 2 minggu akan datang untuk sesi yang akan dibuka. Jadi persiapan mental juga penting kepada ibu bapa, anak-anak, kerana mereka kalau penerimaan hampir 92%, 93% kehadiran untuk tingkatan 5 dan tingkatan 6, mengapa tidak yang lain-lain juga dapat juga menjelmakan angka yang cantik ini, supaya inilah yang kita mahukan. Kita suka ke sekolah dengan environment yang baru, dengan cara cikgu dah tunggu depan pagar sekarang ni. Dulu tak kisah pun nak sambut anak-anak depan pagar. Satu perkara yang menarik yang disebut oleh YB Menteri KPM adalah sekolah boleh memilih model mana yang dirasakan baik. Empowerment. Autonomi. Saya nampak ini satu ajakan yang pada saya lah cukup besar, di mana menteri atau kementerian membenarkan pengetua sekolah, pemimpin sekolah untuk memikir apakah kaedah yang terbaik untuk melaksanakan sistem selepas sekolah. Saya rasa ini satu ajakan yang cukup besar. Kan kita harap tidak terhenti setakat memilih model ini, tapi juga
kita banyak kena perkara lagi. menyahpusatkan banyak keputusan-keputusan pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran pada pengetua. Sebab pengetua, cikgu-cikgu adalah orang yang paling kenal siapa pelajar dia. Tidak boleh dibuat keputusan-keputusan berkaitan dengan pedagogi Putrajaya. Dia harus diserahkan kepada sekolah dan pengetua dan guru mencari, membuat inovasi. Apa kaedah terbaik untuk memastikan anak kita belajar dengan cara yang paling baik. Kalau kelas itu misalnya tidak boleh 30 orang ni, pengetua dibenarkan untuk menyusun kembali. Ada satu disebut oleh YB Menteri tentang kalau misalnya guru terpaksa mengajar sesi pagi dan sesi petang, maka guru itu boleh datang lewat sedikit dan balik lewat. Saya rasa itu adalah perkara-perkara yang harus diraihkan. Dimahukan. Kita bagi peluang untuk pengetua, guru besar, guru-guru melakukan inovasi. Saya percaya guru-guru di Indonesia ni sangat berkemahiran untuk melakukan inovasi dan saya faham bahawa mereka juga sangat sayang pada anak-anak kita. Jadi bagi peluang untuk mereka melakukan sesuatu di peringkat sekolah supaya mereka dapat memberi sumbangan yang besar kepada sistem pendidikan kita. Okey, menarik sekali perbincangan kami pada malam ini. Terima kasih Cik Anwar Ahmad, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pendidikan dan Komuniti Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu sahaja perbincangan kami dalam agenda awani pada malam ini. Kami akan meneruskan perbincangan ini. Begitu banyak perkara-perkara berkaitan dengan pendidikan. Belum banyak lagi kita sentuh tentang pengajaran dan juga pendidikan ataupun PDP, pedagogi dalam kelaziman baru ini. Tetapi kita akan meneruskan perbincangan ini dalam siri-siri yang akan datang pula. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.